Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni nak tahu cerita lah start bila lagi Pak Uwa buat rawatan baru payudara. Start bila lagi? Kita tahu sejarah dia. Banyak tahun lah. Tu lebih dekat sikit. Banyak tahun. Banyak tahun tu berapa tahun tu? Dah 10 tahun. 10 tahun. Oh, anu bermula pada tahun berapa tu? Tak ingat. 10 tahun lah. Bagaimana daripada tahun ni 10 tahun lah. Oh, maksud baru satu lagu mana rawatan lah itu kaedah Pak Uwa buat? Mula-mula tu pupu sakit. Sakit kopek lah. Sakit kopek tu lama-lama kita ni melawak dia ke apa tu. Dia mana dia itu Pak dia? Rumah dia? Tok dah lah. Tok dia. Okey. Lepas tu kita pun jiwa kita nak jadi bomo lah. Katakanlah aku pandang bomo lah. Kan? Sebab kalau kita tak tahu ke satu lagi. Kalau dia sudah mati dengan sakit tu lah. Jadi kita tak boleh bomo ke satu lah. Kita tak tahu lagi. Daripada masa tu lah kita cari. Kita cari. Kita jumpa di Terdapat di kalangan kebanyakan wanita yang mengalami barah payudara, tetapi mereka tidak menyedari tentang penyakit itu yang menyerangnya secara senyap. Apabila sampai kepada satu tahap iaitu tempoh antara 2 dan 3 tahun, barulah wanita sebagai mangsanya akan terasa kesakitannya. Kalau mendapatkan rawatan awal, tentunya penyakit tersebut dapat disembuhkan dengan segera. Namun jika terlewat, deritalah yang terpaksa ditanggung. Namun, rawatan atau perubatan tradisional tentang barah payudara berjaya diubati dengan izin Allah dengan kaedah ayat-ayat suci Al-Quran di samping penggunaan pokok herba khusus yang dicampurkan dengan kapur sirih. Menurut pakar tradisional barah payudara, Hamzah Taib atau lebih mesra dikenali Pak Uwa dari kampung Banggul Ketereh, Tanah Merah Kelantan, memberitahu wartawan Star TV bahawa amalan rawatan tradisional barah payudara kepada wanita kira-kira 10 tahun lalu. Katanya, setakat ini menurut Pak Uwa, rawatan yang dilakukannya itu menemui kejayaan dengan izin Allah SWT. Menceritakan kaedah yang diperkenalkannya ialah apabila sepupunya yang menderita barah payudara dan beliau mengetahui hal tersebut apabila dimaklumkan tentang hal berkenaan. Lalu beliau ke rumah sepupunya itu di kampung Tuuban, Pasir Mas, Kelantan. Melihat kepada penderitaan yang dialami sepupunya itu, apatah lagi pada ketika itu, jiwanya untuk menjadi pengamal rawatan tradisional barah payudara tiba-tiba terbit dari benaknya dan begitu berkobar-kobar. Pada ketika itu, hati kecilnya berbisik sekiranya beliau mahir dalam merawat barah ini. Melalui ilmu yang diperolehnya, dia bersedia membantu mangsa tersebut. Pada masa hatinya berbisik itu, beliau belum mempelajari tentang cara dan kaedah untuk merawat penyakit tersebut. Jadi beliau hanya melihat dan bersimpati terhadap mangsanya sahaja. Akhirnya, mangsa yang merupakan sepupunya itu meninggal disebabkan menderita penyakit barah berkenaan dan beliau agak sedih kerana tidak dapat berbuat apa-apa. Akhirnya, sebagai langkah pertama bagi beliau untuk melengkapkan dirinya sebagai perawat yang dimaksudkan, pada tahun 1990-an, beliau pergi ke Pahang lalu menemui seorang guru yang pakar dalam perubatan tradisional barah payudara. Dia maklumkan kepada tuk gurunya itu yang dimaksudkan, lantas tuk guru terbabit memberikannya sebatang pokok. Dikatakan pokok itu berunsur perubatan yang dapat menjadikan barah payudara sembuh apabila digunakan kepada pesakit. Apabila diminta nama pokok berkenaan, beliau enggan memberitahu kerana rahsia yang perlu disimpan oleh beliau sendiri. Menurut tuk gurunya,
Tuk Guru Abdullah memberitahu jika beliau berjaya menanam pokok rahsia itu dan hidup dengan sempurna dan subur, bermakna beliau sesuai untuk menjadi seorang perawat barah yang dimaksudkan, dan beliau perlu kembali ke Pahang untuk menemui Tuk Gurunya buat kali yang seterusnya. Memang rezekinya, pokok rahsia yang ditanamnya itu hidup subur. Lantas beliau ke Pahang buat kali pertama untuk memaklumkan hal pokok itu kepada Tuk Gurunya. Setibanya beliau di rumah Tuk Gurunya, beliau diajarkan pelbagai cara dan kaedah yang berhubung kait dengan rawatan tersebut. Setelah mengetahui kaedah dan mahir dengan tunjuk ajar dan syarat yang diterimanya, beliau kemudiannya pulang ke Kelantan. Katanya, lebih kurang 2 atau 3 bulan beliau pulang ke Kelantan, beliau ke Pahang pula buat kali kedua. Pada kali ini, beliau diberikan ilmu, kaedah dan peraturan untuk merawat penyakit barah itu dengan sempurna, dan beliau menerima segala syarat dan amanat yang diberikan oleh Tuk Gurunya itu. Setelah memperolehnya, beliau pulang ke Kelantan, dan begitulah seterusnya. Setelah beberapa bulan pulang, beliau ke Pahang buat kali ketiga pula untuk menemui Tuk Gurunya itu. Pada kali ini, beliau memperolehi kesemua kepandaian dan ilmu yang dimiliki oleh Tuk Gurunya dengan sepenuhnya. Setelah menerima ilmu sepenuhnya dari Tuk Gurunya itu, beliau kemudiannya pulang ke Kelantan. Syarat yang beliau patuh ialah beliau hendaklah berubat, yakni merawat pesakit seramai 7 orang. Dan buat kali pertama dalam merawat 7 pesakit itu, beliau dilarang untuk menerima bayaran atau sedekah dari pesakit. Hanya setelah selesai mengubati ke-7 pesakit itu, beliau dibenarkan untuk menerima bayaran atau sedekah dari pesakit yang datang berubat dengannya. Menurutnya, pada hakikatnya, beliau tidak meletakkan sebarang bayaran kepada pesakit yang datang berubat dengannya. Kalau yang datang berubat itu tidak mampu untuk membayar rawatan berkenaan, dia tetap akan mengubati pesakit kerana niat sebenarnya adalah untuk menolong atau membantu pesakit, asalkan pesakit itu sendiri datang sendiri untuk berubat dengannya. Bagi Puak Wo, kalau tak dapat di dunia, tentunya dia memperolehi ganjaran di akhirat kerana pernah membantu orang ramai, yakni pesakit yang memerlukan rawatan dan bantuan darinya. Puak Wo tidak meletakkan sebarang bayaran perubatan. Asalkan ada yang sudi berubat dengan Puak Wo, Puak Wo akan bantu kerana Allah. Di dunia ini, apalah yang sangat, akhirat nanti itulah keutamaan Puak Wo, katanya. Ditanya tentang jumlah pesakit yang pernah datang berubat dengannya, hakikatnya dia tidak ambil kisah tentang pesakit. Asalkan pesakit datang menemuinya itu lebih baik daripada menanggung derita sepanjang hidup. Namun, jika menurut anggaran yang pernah dirawatnya, dirasakan sudah melebihi 1000 pesakit yang berjaya dirawatnya dengan izin Allah, lazimnya dia banyak memberikan rawatan di kalangan pesakit muda yang belum berkahwin di antara usia 22 tahun. Apabila diminta komen tentang punca barah terbabit, dia mensabitkan tentang masalah urat saraf. Lazim menurutnya, masalah barah ini menyerang secara senyap dan tanpa disedari pesakit. Dalam masa 2 atau 3 tahun, mangsa atau pesakit berkenaan tidak akan mengalami sebarang simptom dan mereka sihat seperti biasa. Tetapi hakikatnya, dalam masa itulah penyakit berkenaan menyerang. Biasanya, barah ini akan memberikan tanda awal seperti berasa kebas dan seperti sesuatu yang menyucuk-nyucuk. Serangan itu akan dapat dirasai di bahagian mana ia akan pergi dalam tubuh manusia. Ketika pesakit datang menemuinya, dia akan melihat raut wajah pesakit yang dapat menggambarkan pesakit menderita penyakit berkenaan. Semasa merawat pesakit berkenaan, dia akan menggunakan sejadah dengan mengimbas-ngimbas sejadah itu di bahagian belakang pesakit yang berlapikkan baju. Ketika itu dia akan memasukkan ayat yang diajarkan oleh Tuk Gurunya kepada pesakit dan ketika itu dia akan mengetahui barah yang dideritai pesakit itu dalam tahap mana. Ditanya tentang bahaya penyakit barah payudara apabila sampai peringkat hitam, dia memberitahu penyakit barah payudara paling bahaya apabila wanita-wanita membiarkan keadaan itu sehingga akhirnya memudaratkan wanita itu sendiri, dan tanda-tanda hitam untuk menunjukkan penyakit barah itu sampai kepada tahap bahaya. Salah seorang pesakit berkenaan di tahap hitam ini pernah datang berubat dengannya. Puak Wo memberitahu keadaan payudara pesakit berkenaan memang seperti hilang. Dia ikhtiar merawatnya dan tanda awal sudah
menampakkan hasilnya. Pesakit berkenaan membuat rawatan ulangan. Syarat berubat dengannya secara ulangan hanya 3 kali sahaja. Tetapi pesakit berkenaan datang berubat dengannya sehingga 13 kali dan kini telah sembuh sepenuhnya. Sehingga sudah acap kali dia dihadiahkan 2 buah kipas kerana pada masa rawatan dijalankan musim kemarau di Tanah Merah, Kelantan. Selain menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran yang diajarkan oleh tok gurunya, dia juga turut menggunakan sejenis pokok herba khusus untuk merawat barah payudara yang ditanam di laman rumahnya. Kaedah menggunakan pokok herba itu kemudiannya dicampurkan dengan kapur sirih. Dia akan campurkan pokok herba itu dengan kapur berkenaan di tapak tangan, kemudiannya diserahkan adunan pokok dan kapur sirih itu kepada isterinya untuk ditampal kepada pesakit barah berkenaan. Tambah Pak Wo, lazimnya pesakit barah payudara tidak mengetahui barah berkenaan telah menyerang mangsa yang dipesakit dan dilihat pesakit dalam keadaan sihat, sedangkan dia pastinya menderita barah tersebut berikutan penyakit berkenaan menyerang mangsa secara senyap atau tidak menyedarinya. Katanya penyakit berkenaan akan dirasai oleh pesakit yakni mangsa apabila telah sampai kira-kira 2 atau 3 tahun. Menurutnya, jika wanita-wanita mengetahui mereka menderita penyakit yakni bintilan kecil itu dan mangsa berkenaan datang segera untuk dirawati, pastinya penyakit berkenaan sembuh dengan cepat. Dalam keadaan ini, menyapu campuran pokok herba dengan kapur sirih berkenaan kira-kira 2 atau 3 kali, pastinya bintilan dan penyakit itu sembuh dengan segera kerana bintilan itu akan hancur. Namun, apabila sudah menjangkau 2 atau 3 tahun, malah keadaannya agak teruk kerana payudara berkenaan telah semakin buruk. Tentunya tempoh sembuh agak lambat. Pak Awal turut menyatakan makanan-makanan yang perlu dielakkan untuk mengelakkan barah payudara apatah lagi telah sembuh sepenuhnya juga perlu dielakkan seperti pisang, kacang dan kismis. Walaupun kismis ini dikatakan penawar, namun menurut Pak Awal menganggap kismis seumpama racun juga. Katanya walaupun payudara berkenaan telah berjaya diubati dan telah sampai tempoh setahun barah berkenaan sembuh, namun pisang perlu dielakkan untuk dimakan. Ini kerana jika dimakan, pesakit akan menderita penyakit itu semula dan rasa berdenyut-denyut akan dialami. Justru betapa ringkasnya rawatan tradisional berbanding dengan rawatan moden. Rawatan tradisional tidak memerlukan kos yang berlebihan berbanding dengan rawatan moden. Rawatan tradisional juga tidak memerlukan peralatan yang menakutkan berbanding dengan moden. Malah rawatan tradisional juga menitik beratkan amalan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan keyakinan jiwa perawatnya untuk menyembuhkan penyakit dengan izin Allah. Jadi, tepuk dada, tanyalah hati.